Padang Terap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Saya ucap selamat datang kepada adik-adik daripada Universiti Sains Islam Malaysia ke Parlimen. Semoga mereka akan menggantikan financial expert kita ataupun banker-banker yang akan beramal dengan sistem Islam. Saya mengambil kesempatan untuk membahaskan satu akta untuk meminda Akta Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad Pendudukan Khas 1978, dan saya akan bahaskan secara agak umum berkaitan dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan bank rakyat yang disebut oleh rakan-rakan ahli parlimen tadi sebagai bank yang diasaskan daripada kerjasama rakyat daripada pelbagai latar, yang akhirnya namanya Bank Agung dan sekarang mempunyai 121 cawangan di seluruh negara. Dan saya mengalu-alukan juga ke Padang Terap. Bank ini masih belum ada di Padang Terap untuk memberikan kemudahan kepada rakyat di sana. Apa yang saya faham, bank rakyat ini sudah tentulah fokusnya kepada rakyat, dan rakyat yang rata-ratanya miskin, marahin, yang memerlukan kepada bantuan kewangan untuk meneruskan kehidupan, untuk mereka menjalankan perniagaan dan seterusnya, memberikan dan juga mendatangkan kemakmuran dalam negara kita. Di kawasan Padang Terap itu ramai orang miskin yang datang buat pelaburan, ratus-ratus ekar pun kebanyakannya tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Rakyat ni sebenarnya dia nak lihat apa yang sebenarnya dia dapat kepada dia. Jadi ialah kerana itulah kita bincangkan di sana. Mungkin ada beberapa pinjaman yang mungkin boleh diperkenalkan oleh bank rakyat ini yang bersifat mampu dibayar balik, mungkin 2,000, 3,000, yang akhirnya mendatangkan beberapa kebaikan untuk mereka. Dan saya mengucapkan juga tahniah seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan saya, perkembangan yang begitu pesat dan juga hebat yang ditunjukkan oleh pengurusan bank rakyat sehingga mempunyai aset lebih daripada 40 bilion dan juga mempunyai unjuran keuntungan yang konsisten 1.3 bilion dianggarkan pada tahun ini. Saya percaya bank rakyat ini diasaskan berdasarkan kepada ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini bidang saya ketika saya buat kertas projek dulu di universiti, iaitu asas kepada koperasi Islam ialah ayat ini, iaitu bertolong-menolonglah kamu di atas dasar kebaikan, asas kebaikan dan juga takwa. Jangan kamu bekerjasama untuk melakukan dosa dan juga permusuhan sesama kamu. Oleh kerana itu saya menyeru dan juga saya mengharapkan bank rakyat ini melebar luaskan lagi ke kawasan-kawasan pedalaman agar boleh menyentuh rakyat, terutama yang terdiri daripada petani, penoreh, penternak dan sebagainya, yang kadang-kadang mereka ini sudah tentulah kalau kita tengok daripada pembiayaan peribadi yang disediakan oleh bank rakyat, mereka memerlukan kepada penjamin, penjamin yang ada pendapatan sekian-sekian, dan sudah tentulah kalau orang kampung mereka tidak ada. Begitu juga peniaga-peniaga kecil, mereka tidak ada untuk akses kepada adik-beradik dan rakan-rakan yang mempunyai pendapatan yang melebihi sekian ribu ke sekian ribu. Maka saya mengharapkan satu mekanisme disediakan oleh rakan-rakan pengurusan di bank rakyat untuk memudahkan mereka membuat pinjaman. Saya memahami juga bahawa bank rakyat ini adalah merupakan salah sebuah bank, walaupun di bawah akta koperasi, dia menjalankan prinsip-prinsip Islam di dalam program-program dan juga di dalam pelaksanaan perniagaan ataupun pinjaman yang dilaksanakan. Saya ingin merujuk dan juga menarik perhatian rakan-rakan supaya melihat satu konsep yang diperkenalkan oleh Islam, iaitulah qardul hasan, iaitulah satu jenis pertukaran ataupun pindahan hak milik sesuatu aset ataupun wang daripada pemilik asal kepada pihak lain, dengan syarat pihak itu bagi balik pada kemudian hari dengan nilai dan aset yang sama. Bagi misalnya dia pinjam kereta, dia bagi balik kereta yang sama, dia pinjam wang, dia bagi balik wang yang sama nilainya tanpa penambahan. Kerana kita kadang-kadang dikelirukan dengan beberapa istilah seumpama kos perkhidmatan yang dikenalkan. Saya ingin menarik perhatian kawan-kawan
bahawa qard ataupun pinjaman yang diperkenalkan oleh Islam adalah merupakan kontrak yang diasaskan atas dasar bantu-membantu, sukarela ataupun tabarruk, dan juga belas kasihan kepada mereka yang memerlukan. Orang-orang yang memerlukan ini buat pinjaman kerana mereka sangat perlu. Dalam Islam kita tidak boleh menggunakan kesempatan yang ada itu untuk menindas mereka dengan mengenakan charge, mengenakan bunga, mengenakan kos perkhidmatan yang kadang-kadang di luar daripada kos sebenar. Ini disebut oleh ulama-ulama, termasuklah Majlis Syariah Sedunia ataupun Majlis Syariah daripada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, AAOIFI, dan juga Kesatuan Fiqh Islam Sedunia, yang menganggap bahawa apabila kita menjalankan pinjaman, maka kita mendapat balik pinjaman yang sama. Kita tak boleh kenakan kos di luar daripada kos sebenar yang berkaitan dengan gaji, yang berkaitan dengan sewa tempat. Itu adalah merupakan bukan kos sebenar, mesti ditanggung oleh institusi, yang mana institusi ini mestilah menjalankan perniagaan yang lain untuk menambung kos operasi mereka. Kita jadi kerana itulah saya mengharapkan bahawa kita melihat ini, kerana kalau kita menyebut tentang qardul hasan, ia menyebut tentang pinjaman yang kalau kita pinjam 5,000 sebagai contohnya, maka dikembalikan balik 5,000. Memanglah apabila kita menyebut mana keuntungannya. Memang apabila kita membuat pinjaman, keuntungan bukan asas kepada pinjaman yang diberikan. Apabila kita menyebut tentang keuntungan, kita menyebut tentang perniagaan. Kita tak boleh menggunakan kesempatan di atas keperluan orang lain, kesempitan orang lain untuk buat pinjaman kepada mereka, lalu mengenakan riba dan sebagainya. Ini tidak betul, tidak benar. Oleh kerana itulah saya juga saya menyarankan kepada kawan-kawan untuk melihat ni qardul hasan ini, bila kita bagi pinjam 5,000, kita bagi balik 5,000. Kos yang melibatkan kos perkhidmatan yang sebenar sahaja dikenakan. Oleh kerana itu dia tidak akan menyebabkan pinjaman yang dibuat itu melambung-lambung bunganya, melambung-lambung perlu dibayar semula. Maka ini tidak baik. Kerana al-hasan itu disebut sebagai apabila kita sudah berutang, kita buat pinjaman daripada institusi, buat pinjaman daripada individu. Bagi misalnya saya A buat pinjaman daripada B, maka pinjaman yang saya bayar, yang saya kembalikan kepada dia ialah pinjaman yang sebenar. Cuma oleh kerana rasa tanggungjawab saya, rasa terima kasih saya, rasa berhutang budi saya kepada si pemberi pinjam, maka saya tambahkan sedikit sebagai hadiah. Itu dibolehkan. Dan kalaulah perkara ini boleh dikembangkan dalam masyarakat kita, untuk kita melihat masyarakat yang lebih bertimbang rasa, masyarakat yang lebih berkasih sayang, sudah tentulah saya melihat bahawa apa yang dijalankan terutamanya oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia ini akan berkembang dengan lebih pantas. Dan saya menyarankan juga agar sekiranya boleh di sana ada satu segmen, kalau tidak boleh pun kita menukar keseluruhan sistem itu menggunakan konsep-konsep yang disebutkan tadi, mungkin satu segmen, satu jabatan yang diperuntukkan untuk melihat kaedah pelaksanaan qardul hasan ini. Kerana Nabi SAW pernah menyebut dalam peristiwa yang cukup terkenal dalam perjalanan Isra' Mi'rajnya, bagaimana Nabi SAW melihat, ini disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas, yang bersabda Rasulullah SAW, kata, aku telah nampak pada malam aku diperjalankan, iaitu malam Isra' Mi'raj, tertulis di pintu syurga satu sedekah yang digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda, manakala qard ataupun pinjaman tanpa faedah yang digandakan sebanyak 18 kali ganda. Ini riwayat Ibnu Majah. Maka sudah tentulah saya mengharapkan sekiranya kita boleh perkembangkan ini dalam bentuk pinjaman yang cukup mudah, tanpa memerlukan kerana birokrasi yang panjang yang menyulitkan. Saya percaya apa yang ditawarkan oleh Bank Kerjasama Rakyat Malaysia akan menjadi lebih meleduk dan akan menjadi, kita panggil sebagai peneraju dalam bank Islam dalam negara kita. Saya ingat itu saja ucapan saya. Terima kasih Yang Dipertua, terima kasih Yang Mohd Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.